Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Hari ini 7 April 2023 bersamaan dengan 16 Ramadan 1444 Hijrah. Dah separuh dah bulan Ramadan kita. Cepat kan sebenarnya masa yang berlalu. Apa khabar? Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda baik-baik. Semoga urusan anda dipermudahkan dan anda berada di dalam keadaan baik-baik. Selamat kembali ke channel Zulaikha Roslan. Yang baru jumpa, jangan lupa support dengan tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng. Perkongsian cerita video kali ini adalah berkenaan dengan detik jam 12 part 3. Video kali ini saya akan kongsikan 3 kisah. Ada yang orang kirim email dan ada yang orang ceritakan dekat saya lah. Sebelum tu, kalau korang ada cerita menarik yang korang nak kongsikan, boleh hantarkan email ke pautan email yang saya sertakan dekat bawah, ataupun korang boleh hantar voice note korang ke talian WhatsApp yang saya letak juga dekat bawah. Tanpa membuang masa, jom kita mulakan untuk cerita seram pada video kali ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cerita pertama ni datang dengan tajuk solat. Rasa macam tak seram kan bila dia letak tajuk solat kan. Tapi bila baca kisah ni sebenarnya dia macam auto meremang bulu roma lah sebenarnya. So pencerita yang mahu dikenali dengan nama Anis. Anis ni dia bekerja dekat pejabat dan waktu bekerja dia jam 9 pagi sehingga 6 petang. So setiap hari Anis ni akan datang awal ke pejabat sebab husband dia pun kerja pada waktu yang sama dan agak jauh daripada office dia. Nak tak nak husband dia kena hantar dia dulu datang office awal, barulah husband dia boleh gerak pergi ke office husband dia pula lah. So kebiasaannya bila dia sampai awal, dia akan tidur tau dekat surau. Dia akan duduk dekat surau. Kadang-kadang dia tidur, kadang-kadang tak. Tapi kebanyakan masanya dia kata dia memang akan tertidur lah dekat surau. Jujur lah dia kata sejak ada anak kecil ni memang selalu tak cukup tidur. Sebab bila dah sampai awal kan, pukul 8 pagi dah sampai, so dia kata ada sejam kan. Kalau sejam tu dia manfaatkan untuk tidur pun dia kata boleh jugalah nak tambahkan tenaga dia nak bekerja pada hari tersebut. Tapi dia tak sangka kebiasaan yang dia lakukan ni boleh menjadi salah satu pengalaman seram dia. Suatu hari dia kata masa ni pagi Khamis lah. Macam biasa dia sampai awal, dia terus pergi kat surau. Dan macam biasa juga dia kata surau kosong, tak ada siapa. Dan jujurlah dia kata tak adalah staff-staff office yang dah sampai ke, pekerja-pekerja lain ke, memang tak ada. Hanya ada cleaner sahaja yang sedang membersihkan ruangan-ruangan bangunan pejabat. Yang tengah cleaning-cleaning dekat depan, sapu-sapu sampah kan, hanya ada cleaner sahajalah. Tapi dekat bahagian surau tu memang sunyi. Bangunan pejabat ni bangunan kongsi maknanya ada company Anis ni dia sewa dekat bangunan pejabat tu. Jadi surau yang Anis duduk lepak ni pun adalah ruangan solat yang dikongsi ramai orang. Dia ambil telekung yang dia tinggalkan dekat surau tu, dia nak jadikan bantal lah, nak tinggikan kepala dia. So dia pun rebahkan diri dia dekat satu sudut yang berada dalam surau tu. So pelan-pelan dia kata mata dia pun terlelap. Sekejap je sebenarnya dia kata sekejap je dia dah terlena. Dia tersedar pada masa tu sebab dia dengar macam suara orang solat. Dia kata dia baru je baring. Dia kata memang masa tu tak sampai 5 minit pun dia dah terus terlena. Tapi dalam dia punya lena tu, tiba-tiba dia dengar macam ada sayup-sayup suara seperti orang tengah solat. Mula-mula kan masa dia dengar ni kan, dia kata dia rasa macam aku tengah mimpi orang solat. Sebab dia dalam surau kan, kemungkinan besar macam tengah mimpi kot, dia fikirlah masa tu. Tapi suara tu dia kata makin lama makin kuat, sampaikan dia terus buka mata dia dalam keadaan terkejut. Macam mana tau, dia kata kau tengah lena, tiba-tiba ada satu suara yang datang, kau terus buka mata kau sebab kau terkejut, macam seolah-olah roh kau tiba-tiba nak masuk balik. Dia kata macam tu lah lebih kurang. Umpama dia macam tu. Masa dia buka mata, dia dah tersedar ni, dia dah buka mata, dia masih lagi dengar suara orang solat. Okay, halus je macam Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, macam tu lah dia kata. Lebih kurang slow je dia kata, macam halus je, macam bisik-bisik punya suara lah. Bila dia dah tersedar ni, mata dia pun dah terbuka. Dia macam blur tau. Dia kata memang masa mata dia terbuka tu dia macam blur. Dia dengar orang solat kan, dia macam pending sekejap dia kata. Dan masa ni terdetik jugalah dalam hati dia, solat duha kot, mungkin lah dia kata, mungkin orang tu tengah solat duha. So sekarang ni si Anis ni dia tengah tidur membelakangkan jemaah tu lah. Bab dia pandang ke arah dinding. So dia punya bahagian belakang, bahagian punggung dia ke arah tempat ruangan solat lah. Jadi bila ada orang tengah solat, dia rasa macam kurang sopan kalau dia nak terus baring macam tu, orang solat tapi dia menghalakan punggung dekat orang kan. So dia pun nak palingkan badan dia, nak pusingkan badan dia, nak menghadap dekat ruangan solat tu lah. Dia tak bangun, dia just pusing macam kita tengah tidur macam biasa. Daripada arah kanan kita pusing ke arah kiri macam tu lebih kurang. So dia pusingkan badan dia. Masa ni mata dia memang terbuka dan dia terus tutupkan mata dia sebab dia nak sambung tidur. Masa dia pejamkan mata dia ni, baru dia perasan sesuatu. Masa dia pusing tadi,
dia tak nampak sesiapa pun yang berada dekat surau pada masa tu dan tengah solat. Okay, tak ada sesiapa pun. Jadi bila dia dah tutup mata, dia tiba-tiba dia teringat, mana ada orang? Spontan dia buka balik mata dia. Daripada baring tu dia bangun, dia duduk, dia tengok keliling. Tak ada orang. Surau ni kecil je, dia kata. Dia boleh nampak orang straight, kata. Masalahnya sekarang ni tak ada orang. Tapi tadi, memang jelas sangat dia dengar suara orang tengah solat. Masa ni dia kata, masa dia dah tersedar and dia dah perasan memang tak ada orang dekat surau tu, dia dah duduk kan. Masa ni dia kata bulu roma dia memang dah meremang sangat, dia kata auto naik meremang. Dan dia rasa macam seolah-olahnya perasaan pada masa tu adalah macam, perasaan dia pada masa tu dia kata macam memang ada orang, tapi dia tak nampak orang tu. Dan dia rasa macam seolah diperhatikan oleh orang tersebut. Dia dekat penjuru, korang bayangkan dia tengok keliling ni, dia tak nampak orang, tapi pada masa yang sama dia rasa macam ada mata yang tengah memerhatikan dia. Dia boleh dengar, dia kata bunyi orang solat tu memang dia kata dia dengar dengan sangat jelas. Dan butir-butir bisik bacaan dia tadi tu memang macam jelas sangat, dia kata walaupun dalam keadaan berbisik, tapi dia boleh dengar dengan sangat jelas orang tu tengah solat. Tapi sekarang ni depan dia ni tak ada sesiapa pun pada masa tu. Anis ni dia macam tak nak fikir panjang. Dia kata dia fikir lain pula jadinya. Dia macam tak apa, aku mimpi. Walaupun dia tahu masa tu dia tak mimpi. So dia terus bangun, dia tinggalkan surau, dia simpan balik telekong dia, tutup mati lampu semua, dia tinggalkan surau, dia duduk dekat depan kerusi yang ada dekat area situlah. Dan masa ni dia macam jantung dia bergerak laju, dia kata duk macam tu. Bila dia ceritakan balik hal ni kan dekat husband dia, dekat mak ayah dia, diorang kata jin Islam kot tengah solat. Allahualam, hanya Allah yang mengetahui kebenarannya. So itu je perkongsian cerita daripada Anis. Walaupun macam ringkas, tapi Anis kata masa kejadian ni sangat meremang. Dia kata sebab dia dengar orang solat tapi tak ada sesiapa. So itu saja perkongsian cerita daripada Anis. Thank you Anis sebab sudi cerita. Jadi jom kita move to the next story. Kisah yang kedua ni datang dengan tajuk mimpi. So perkongsian cerita ni daripada Sarah. Sarah ni dia memiliki sebuah butik yang dia kata selalu disewakan untuk kegunaan majlis-majlis tertentulah, terutamanya majlis perkahwinan. Dan ada juga orang yang sewa baju dekat butik dia ni untuk kegunaan annual dinner, event dan banyak lagi lah. Jadi dia kata memang dekat butik dia ada banyak koleksi baju, dan bukan hanya untuk perempuan tetapi untuk lelaki pun ada juga. Selain daripada pakaian, butik Sarah ni juga ada pelbagai aksesori yang boleh disesuaikan dengan busana pilihan pelanggan dia lah. Dan aksesori ni dia kata termasuklah rambut palsu. Banyak pilihan rambut palsu dekat butik Sarah ni. Dia kata macam-macam warna ada, macam-macam style semua ada. So dia kata kebanyakan rambut palsu ni dia beli secara online. Tapi ada juga beberapa rambut palsu yang dia beli atau ketika dia pergi bercuti. Dia kata dia akan pastikan yang dia beli rambut sintetik lah, elakkan daripada terbeli rambut sebenar. Ada. Dia kata ada. Kalau nak ikutkan dalam pasaran, memang ada kedai yang menjual rambut palsu daripada rambut asli manusia. Orang yang menjualkan rambut diorang dekat kedai-kedai yang buat rambut palsu ni kan, untuk digunakan untuk digayakan sesuai dengan diorang punya ni lah. So memang ada, dia kata. Cerita seram ni berlaku sewaktu dia pergi bercuti ke Thailand. Dekat Thailand ni dia kata sebenarnya memang seronok dan memang banyak sangat benda dia boleh belilah. Untuk aksesori ke, ada banyak benda lah dia kata boleh dibeli dekat Thailand ni. Jadi dia kata pilihan rambut palsu untuk dibeli dekat Thailand juga banyak. Waktu dia pergi bercuti dekat Thailand, dia kata ada satu rambut palsu ni dia macam berkenan sangat. Dia kata macam tak tahu kenapa bila dia tengok rambut tu dia macam tertarik sangat. Padahal style rambut tu bukanlah nak cakap style yang unik ke apa. Rambut tu panjang, dia kata ujung-ujung rambut tu macam dikalakan dengan warna brown-brown macam tu, dia kata. Jadi dia pun tak fikir panjang, dia pun terus beli rambut palsu tersebut untuk dibawa pulang ke KL lah. Sarah ni masa dia beli, dia boleh lupa nak tanya dekat owner kedai tu ataupun dekat penjual rambut tersebut, rambut tu diperbuat daripada apa. Dia lupa nak tanya dekat owner kedai tu
rambut tu diperbuat daripada apa. So akibat daripada dia lupa nak tanya ni lah berlaku peristiwa seram ni. Okay, dia beli rambut tu pada hari kedua dia bercuti dekat Thailand. So masa tu dia kata dia pergi dengan family besar lah, ramai lah. Masa tu ada mak ayah dia, suami dia, adik-adik dia jugalah. So habis je diorang berjalan sehari tu, hari kedua tu habis je dia jalan. So diorang pun balik lah dekat tempat diorang menginap, and dia pun nak try lah rambut tersebut. Sebenarnya masa dia nak cuba rambut ni, dia tak tahu kenapa dia boleh tertarik sangat dengan rambut tu tau. Sebab Sarah ni dia pakai tudung. Jadi dia kata kalau dia beli rambut palsu tu hanya untuk kegunaan pelanggan yang nak menyewa lah, pelanggan yang nak guna lah. Dia kata dia tak pernah pun try ataupun dia tak pernah tertarik pun nak cuba, sebab dia kan bertudung kan. Tapi rambut tu dia kata dia tak tahu kenapa dia rasa macam tertarik sangat. Sampai kan dekat tempat diorang menginap tu, dia beria sangat cuba rambut. Biasanya kan dia kata kan kalau dia beli rambut ke apa dia terus simpan tau. Tapi dia kata tak tahu kenapa kali ni rambut tu macam ada sesuatu, ada aura, semacam aura yang membuatkan dia rasa macam tertarik sangat. So kata Sarah, dia pun try, dia pun ke hulu kilir tunjuk dekat mak ayah dia, cantik tak, cantik tak, cantik tak, macam tu lah. So kira macam malam tu dah lewat, dia dah puas dah try ni, dah puas dah tunjuk ke hulu kilir rambut dia tu cantik tak cantik kan. So dia pun simpanlah rambut tu elok-elok. Lepas tu dia terus bersihkan diri dia untuk tidur. Malam tu dia kata dia mimpi sesuatu yang macam aneh sangat. Dalam mimpi dia mimpi seorang wanita yang dalam keadaan menangis dan seolah-olah merayu pada dia untuk pulangkan sesuatu. Wajah perempuan tu dia kata dia memang tak dapat nak ingat langsung, cuma dia ingat suara esakan tangisan perempuan tu seolah-olah minta tolong dengan si Sarah ni untuk pulangkan sesuatu yang Sarah ni ambil. So Sarah kata dia tak faham juga apa yang perempuan tu cakap, dan mimpi dia tu macam sama-sama. Mimpi dia macam korang tahu kan, mimpi ni kadang tak jelas kan, tapi kita tahu macam kita boleh rasa mimpi tu pasal apa, tapi tak jelas. Bangun pagi tu dia kata dia tak fikir panjang tau sebenarnya. Dia macam anggap sebagai mimpi je lah kan, sebab first time kan dia mimpi macam tu. Lagipun dia kata mimpi tu taklah menyeramkan, cuma dia macam pelik lah, kenapa perempuan tu macam merayu-rayu dalam mimpi dia. So pagi tu dia bangun, dia anggap macam mimpi je, dia tak nak fikir apa-apa. Dan hari tu hari ketiga, kira hari terakhir untuk diorang pusing-pusing dekat Thai, sebab esok diorang nak balik. Jadi banyaklah plan diorang nak berjalan lagi hari tu. Dan hari tu pun diorang balik lewat malam juga. So bila dah malam, diorang dah balik, sampai je dekat tempat diorang menginap, dia pun terus bersihkan diri dan nak tidur. Dan masa ni juga dia kata malam yang kedua ni juga berlaku perkara yang sama. Dia mimpi perempuan tu datang lagi menangis, tapi kali ni tak nampak macam dia merayu, tapi macam dalam keadaan marah. Bila dia mimpi pasal perempuan tu lagi, dia pun tersedar lah. Masa tu jam dah pukul 3 pagi dia kata. So macam dia pusing kiri kanan, tak boleh nak tidur lagi. Walaupun tu mimpi, dia kata macam real sangat. Sebab apa panggilan perempuan tu untuk minta tolong dekat dia tu macam dalam menusuk-nusuk lah ke dada dia. Dia rasa macam ada sesuatu yang tak kena lah. So family lain dah tidur, yelah jam dah pukul 3 pagi kan, semua orang lena lah, sebenarnya pun tengah lena. Jadi sebab dia dah tersedar, dia kata dia pun bangun dan berjalan pergi ke tandas. Yang terang sekarang ni hanyalah lampu tandas. Okay, lampu bilik gelap, ruang tamu tempat diorang menginap tu gelap. So dia pun masuk tandas, dia dah settlekan urusan dia, dia pun keluarlah daripada tandas. Kalau dia keluar daripada tandas ni dalam bilik dia je sebab dia punya bilik ada tandas So dia keluar je daripada tandas. Kalau dia pandang kanan, dia kata dia boleh nampak meja solid dia, meja solid dalam bilik tu kan. Dia keluar, dia tak tutup lampu lah tandas, dia cuma tarik sikit pintu tandas nak gelapkan keadaan bilik. Dan dia pun toleh ke arah kanan dia sebab dia nak pergi dekat katil lah, katil pun arah kanan kan. So masa ni dekat meja solid dia nampak ada seorang perempuan yang tengah duduk sambil usik-usik rambut. Sini dia dah terkejut, dia terus jerit panggil suami dia, abang, tolong. Macam tu lah dia jerit kan. So suami dia yang tengah tidur tu dah terkejut lah dengan dia jerit macam tu. Husband dia pun berlari lah pergi kat dia sambil buka lampu. Dan yang si
Sarah ni terus cakap kat husband dia, abang itu ada perempuan bang, ada perempuan, sambil tunjuk dekat arah meja solat tu. Tapi kan lampu dah buka, husband dia dah buka kan, mana ada perempuan dekat situ. Yang si Sarah ni tak puas hati, dia menangis-nangis. Dia kata dia nampak jelas ada perempuan, ada perempuan, ada perempuan. Perempuan tu sama macam dalam mimpi dia. Fisik perempuan tu nampak sama macam dalam mimpi dia lah. Dia tak boleh nampak wajah perempuan tu macam mana, tapi dia boleh rasa yang perempuan tu perempuan dalam mimpi dia. So masa ni husband dia dah tak boleh nak kontrol dia tahu, sebab dia dah menangis macam meracau-racau juga. So husband dia jerit lah panggil ayah dia, sebab yang lain pun memang dah tersedar pun. So ayah dia datang dekat dalam bilik dia. So macam kecoh lah kejap bilik Sarah ni, sebab ahli keluarga dia semua dah tersedar kan. So dia ni menangis-nangis lagi lah, menangis-nangis cakap kat ayah dia, ada perempuan tu, ada perempuan tu. Dia tahu perempuan tu perempuan dalam mimpi dia, dia kata macam tu. So ayah dia pun bagilah Sarah ni minum air, air yang ayah dia doakan. So minta Sarah ni tenang dulu. Dekat atas meja solat tu ada rambut palsu yang dia beli tadi tau. So ayah dia kata kat dia, mungkin rambut palsu yang dia beli tu ada sesuatu. So esok sebelum balik, kita singgah balik kedai tu, tanya ataupun kita pulang balik lah. Okay. So malam tu Sarah tidur dalam keadaan lampu terbuka, memang dalam keadaan ketakutan. Jadi esoknya diorang dah settle kemas-kemas barang, diorang terus check out and terus pergi dekat kedai yang jual rambut palsu tu. Dan dia tanya owner tu. Sarah ni dia kata masa dia pergi, ada salah seorang ahli keluarga dia, memang boleh bertutur dalam bahasa Thai. Ahli keluarga dia tu tanyalah dekat owner tu, rambut siapa, rambut sintetik ataupun rambut manusia. Dan owner tu bagi tahu yang dalam kedai dia semua rambut original manusia. Sama ada hidup lagi ataupun tidak dia tak pasti, tapi yang penting rambut dalam kedai dia tu dijual daripada ejen lah sebenarnya. So dia pun tak tahu siapa owner rambut tersebut. Sarah pulangkan balik rambut tu, walaupun dia tak dapat balik refund, dia dah tak peduli lah. Dia kata janji perempuan tu tak muncul lagi ataupun tak ganggu dia lagi. So itu je perkongsian cerita daripada Sarah. Thank you Sarah untuk cerita kedua yang agak menyeramkan pada video kali ni. Thank you. Last story ni daripada Saiful. Masa ni dia kata pengalaman seram ni dah lama lah juga berlaku. Dia tak ingat tahun bila, tetapi masa ni dia tengah kerja part time di kedai Sebenarnya 7-Eleven. Masa ni kiranya dia kata macam masa awal-awal 7-Eleven dibuka. Kalau nak ikutkan pada masa 7-Eleven dibuka tu tak banyak lah kedai yang 24 jam kan. Jadi 7-Eleven ni memang mendapat tumpuan pada masa tersebut sebab dia buka 24 jam. Saiful ni dia bertugas pada waktu malam masa tu dengan Amir. Dan masa ni bukan zaman TikTok lagi ke apa, jadi diorang tengah duty malam tu. Amir dia tengah main phone. Saiful dia tak ingat lah Amir ni tengah main apa, tapi yang pasti macam game. Dan si Saiful ni tengah bergayut dekat telefon dengan girlfriend dia. So dalam diorang duk buat apa yang diorang buat ni, sambil leka lah dekat kaunter tu, tiba-tiba pintu 7-Eleven tu, pintu kedai tu macam bergegar. Bergegar macam seolah-olah ada orang nak buka pintu tu tapi tak dapat buka. Dia punya gegaran tu macam seolah-olah pintu tersebut dilanggar. Lepas saja bunyi gegaran tu, dia datang disertakan dengan bunyi apa tahu? Bunyi loceng. So korang tahu kan kalau masuk 7-Eleven, bila kita buka pintu akan ada bunyi loceng kan, yang macam nak bagi alert dekat pekerja kedai tu, pekerja 7-Eleven yang ada pelanggan nak masuk kan. So benda tu yang terjadi. Pintu tu bergegar, pintu tu tak terbuka tetapi sekadar bergegar dan disertakan dengan bunyi loceng seolah-olah ada pelanggan yang masuk pada masa tu. So Saiful dengan Amir dia terus alihkan pandangan diorang ke arah pintu tu sambil si Saiful ni bagi isyarat mata dekat Amir. Isyarat mata dia, isyarat kening lah, dia angkat kening macam seolah-olah dia tanya Amir, apa tu? Macam tu lah. Si Amir ni pula respon dengan mengangkat bahu. Tak tahu macam tu. So bila dah diorang dah tengok, diorang dengar bunyi tu, diorang macam dah terfokus sekejap dekat pintu tu. Dan si girlfriend Saiful ni pun diam mau. Dia macam tak bersuara pada masa tu. So lat beberapa minit, Saiful pun teruslah sambung perbualan dia dengan girlfriend dia. Oh sorry you. Dan girlfriend dia cakap apa tau? Oh tak apa you, perempuan tu kenapa? Saiful terus yelah, I dengar dia minta tolong dengan korang. Dia minta tolong apa? Kesian dia dah pukul 12.30 malam, belum tidur, mesti dia dalam kesusahan. So si Saiful ni macam dah, perempuan minta tolong, macam tu lah dalam hati dia. Dia tak adalah cakap kat girlfriend dia macam tu tau. Masa ni dia dah terpandang Amir tau. Dia macam seolah-olah nak cakap kat Amir, weh girlfriend aku dengar sesuatu, girlfriend aku dengar sesuatu. Macam tu dia nak terus cakap dekat Amir macam tu tau. Tapi dia diam dulu, dia cover. Dan dia cakap kat girlfriend dia, oh tak ada, perempuan tu tayar dia pancit dekat depan 7-Eleven ni, tu yang Amir pergi tolong lah. Masa ni Amir macam dah bagi reaksi bagi reaksi pelik jugalah. Dia macam pergi tolong
apa benda dia ni mengarut kan. Sebab Amir kan ada lagi kat sebelah tu, mana ada Amir bangun kan. Saiful angkat jari telunjuk letak kat bibir, dia bagi isyarat suruh si Amir ni diam dulu. Dan dia pun cakap kat girlfriend dia, you I rasa I nak kena tolong Amir jugalah, kesian lah dia orang macam tak boleh je tu. Okay you I tidur dulu So dia pun matikan panggilan dia dengan girlfriend dia. Dan dia terus cakap dekat Amir masa tu, dia tak cakap kuat-kuat lah, dia bisik, Amir, girlfriend aku dengar suara perempuan minta tolong. Amir pun terus cakap dekat si Saiful, dah diam weh, jangan tegur apa-apa weh, kita berdua ni jam baru pukul 12.30. So diorang pun macam, okay, kau jangan pergi mana-mana kalau kau nak pergi tandas ke apa, cakap kita pergi sama-sama. Lebih kurang macam tu lah reaksi diorang pada masa tu. So diorang stay dekat kaunter tu, dan dia kata sebenarnya tak ada gangguan lain pun, hanya pintu tu je yang macam bergegar seolah-olah ada orang masuk, dan girlfriend dia terdengar suara perempuan minta tolong sahaja, dia kata. And then malam tersebut berlalu begitu sajalah, dengan diorang yang ketakutan duduk berdua di kaunter sahaja dan tak bergerak ke mana-mana. So itu je perkongsian ringkas daripada Saiful, pengalaman seram dia sewaktu bekerja di 7-Eleven dahulu. Itu saja perkongsian cerita seram untuk video kali ini. Terima kasih sebab sudi dengar sehingga habis. Jangan lupa drop in komen anda. Komen apa-apa yang anda rasa saya perlu tambah baik, InsyaAllah saya akan usahakan. Jangan lupa like juga, okay? Jangan lupa like, share, bantu saya untuk tambah subscriber. Mana tahu ada rezeki saya dekat sini kan. Sampai kita jumpa on the next video. Thank you so much guys. Bye.